Kes pembunuhan Suria, seorang remaja yang ditemui mati dalam keadaan ditikam, dikelar dan pergelangan tangannya telah terputus. Suspek adalah merupakan seorang rakan kepada Suria, dikatakan sangat gemar menonton filem-filem seram dan juga filem-filem berbentuk thriller. Persoalannya, adakah filem-filem begini boleh mempengaruhi minda dan sikap seseorang? Sebelum saya mulakan video ini, tolong tekan subscribe kepada channel kami dan like video ini. Pada 1 November 2020, seorang remaja bernama Siti Nur Suria Ismail telah ditemui mati di rumahnya di Telemung, Terengganu. Keadaan mangsa amat mengerikan apabila dia telah ditikam, dikelar dan pergelangan tangannya hampir terputus. Kejadian dipercayai berlaku pada pukul 9 pagi. Sewaktu Nur Suria sedang menjaga ibunya yang sedang terlantar sakit kanser. Nur Suria telah ditemui oleh adik bongsunya. Suspek pada 1 hari bulan November ini masih belum ditemui, tetapi dipercayai oleh pihak polis Nur Suria telah dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Siasatan diteruskan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Susulan daripada kes ini, pada 2 November 2020, seorang suspek berusia 19 tahun yang merupakan kawan sekolah kepada Nur Suria bersama ibunya telah hadir ke balai polis untuk memberikan keterangan. Hasil daripada siasatan, suspek memaklumkan bahawa kejadian berlaku pada pukul 9 pagi apabila dia datang ke rumah Nur Suria untuk berbincang atau bersembang. Terdapat perselisihan faham di antara kedua-dua mereka sehingga menyebabkan suspek mengambil pisau dan telah melakukan perbuatan jenayah ini. Suspek mengatakan mengapa dia melakukan perbuatan jenayah ini kerana dia berang dan marah apabila Nur Suria mengejek dirinya. Suspek telah pun ditahan dan disiasat oleh pihak polis. Hasil daripada carian netizen dan juga orang awam melalui akaun Facebook suspek iaitu Nur Atira yang juga berusia 19 tahun mendapati suspek sebenarnya minat menonton cerita-cerita seram dan cerita-cerita pembunuhan. Antara filem yang telah ditonton oleh Nur Atira adalah The Meat Grinder, sebuah filem daripada Thailand berkenaan dengan pembunuhan. Pada 7 November, pisau yang dikatakan digunakan untuk menikam Nur Suria telah pun ditemui. Pada 16 November 2020, Nur Atira telah pun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate bagi tujuan pertuduhan. Dan kes ini telah ditetapkan pada 10 Januari 2021 bagi pendengaran seterusnya. Persoalannya, adakah benar sekiranya seperti yang didakwa oleh netizen dan orang awam, cerita-cerita seram yang telah ditonton Nur Atira mempengaruhi gaya pemikiran dan minda seseorang? Saya teringat tentang satu kes yang berlaku pada tahun 1998 berkenaan dengan seorang remaja yang berusia 16 tahun pada ketika itu, iaitu Mario Padilla. Mario Padilla adalah merupakan peminat filem Scream yang telah membunuh ibunya kerana ingin mendapatkan wang tabung ibunya untuk membeli kostum filem Scream ini. Sebenarnya dalam kes ini, Mario meminati seorang pelajar sekolah bernama Darlene. Mario telah beberapa kali cuba mendapatkan perhatian Darlene secara menghantar sajak kepadanya, namun Mario telah ditolak. Berdasarkan satu dokuseri jenayah iaitu Killer Kid pada season 2, adalah dikatakan Mario Padilla dan sepupunya Samuel Ramirez, mereka sangat berminat untuk menonton cerita seram The Scream. Kalau anda ingin tahu, filem The Scream ini adalah berkenaan dengan filem pembunuhan yang menggunakan senjata tajam. Filem ini setakat tahun 1997 mempunyai filem Scream 1 yang dikeluarkan pada 1996, filem Scream 2 pada tahun 1997 dan sequelnya pada tahun-tahun yang seterusnya. Kedua-dua sepupu ini, mereka gemar menonton filem ini sehingga mereka sentiasa mengulang tayang apa yang berlaku dalam filem ini. Kerana rasa dendam dan marah kepada Darlene, Mario telah merancang untuk membunuh Darlene dan dia telah mengajak Samuel Ramirez bersama-sama untuk melakukan pembunuhan tersebut. Selain daripada itu, Mario juga ingin membunuh dua orang pelajar yang lain. Apa yang berlaku dalam kes ini, mereka mahu melakukan pembunuhan ini seolah-olah seperti dalam filem The Scream. Apa yang mereka lakukan adalah mereka cuba mendapatkan kostum. Namun demikian, kerana umur mereka yang terlalu muda dan tidak mempunyai simpanan, mereka tidak cukup duit untuk membeli
Jadi berdasarkan dokusiri dokumentari yang sama, apa yang berlaku, Mario teringatkan yang ibunya mempunyai wang tabung bagi simpanan adik tirinya. Jadi Mario dan Samuel telah merancang untuk mendapatkan tabung tersebut dan telah merancang pembunuhan ibu Mario, iaitu Gina Castillo. Apa yang berlaku pada hari tersebut, kedua-dua mereka telah memegang Gina dan Mario telah menikam Gina berulang-ulang kali sambil dipegang oleh sepupunya Samuel. Sewaktu dalam proses pengelutan tadi, apa yang berlaku adalah mereka telah menikam Gina Castillo dan Gina telah berjaya merampas pisau yang ditikam. Kemudian Samuel telah mendapatkan pisau yang kedua, yang mana dalam proses tikaman tersebut sekali lagi Gina telah berjaya mematahkan serangan. Kemudian Mario telah mendapatkan pisau yang ketiga untuk menikam Gina. Apa yang berlaku di dalam proses tikaman tadi, ketika Mario dan Samuel sama-sama menyerang Gina, Gina telah merayu, katanya, "Help me, I'm dying." Namun demikian, Mario dan Samuel meneruskan perbuatan terkutuk dengan menikam Gina. Gina kemudian lemah. Samuel dan juga Mario telah melarikan diri dari rumah tersebut dan Gina sempat menghubungi suaminya. Manakala suaminya telah menghubungi 911. Apabila mereka tiba di sana, Gina sempat menunjuk gambar bahawa Mario adalah merupakan pembunuhnya. Mario dan Samuel telah dibicarakan dan memandangkan Mario adalah merupakan mastermind bagi kes ini. Mario akhirnya dikenakan hukuman penjara seumur hidup, manakala Samuel telah dikenakan hukuman penjara selama 25 tahun. Dalam kes ini, walaupun di California yang mensyaratkan agar remaja di bawah 18 tahun dibicarakan secara juvenile, tetapi dalam kes ini mereka telah dibicarakan sebagai orang dewasa. Sewaktu dalam penjara, ditanyakan adakah Mario menunjukkan sebarang penyesalan akibat perbuatannya yang membunuh ibu sendiri. Kata pegawai penjara, tidak ada satu penyesalan pun yang telah ditunjukkan oleh Mario. Cuma ada satu keadaan di mana mereka dapat melihat Mario telah mengukir dinding dengan perkataan "I love you, Mami." Pada masa yang sama, terdapat satu insiden di mana apabila pihak banduan diberikan pilihan untuk menonton filem, ditanyakan kepada satu kumpulan di mana Mario berada, apakah filem yang ingin dipilih oleh mereka ketika tayangan blockbuster. Mario mengangkat tangan dan menjawab, "Saya hendak menonton The Scream 2." Begitulah bagaimana obsesi Mario terhadap filem itu sehingga menyebabkan kematian ibunya sendiri, dan dikatakan dia tidak menunjukkan penyesalan di dalam perbuatannya itu. Jadi persoalan yang ditanyakan di dalam dokusiri Killer Kid, adakah sama ada filem-filem seram bakal mempengaruhi minda seseorang? Salah seorang tetamu jemputan menyatakan bahawa kebanyakan mereka menghasilkan filem dan jarang sekali mereka dengar bagaimana filem-filem ini memberi impak kepada penonton. Pada pendapatnya, ianya terletak kepada penonton sendiri bagaimana cara penonton itu menerima sesuatu filem. Jadi, kita kaitkan dengan kes pembunuhan Nur Suria oleh rakannya. Adakah benar filem-filem berbentuk seram ini mempengaruhi sikap dan minda seseorang? Pada pandangan saya sendiri, semuanya terletak kepada individu. Saya sendiri ada menonton filem-filem seram, namun demikian minda seseorang, semuanya terletak kepada kita. Itu sahaja setakat hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan like serta share video ini. Terima kasih.